Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan Cikgu Aisyah dalam kelas Matematik tingkatan 4, kelas PKP 2020. Video kali ini kita akan belajar bab 7 iaitu tajuk graf gerakan, subtopik 7.1 graf jarak masa. Okey, kali ini kita akan belajar kemahiran melukis graf jarak masa. Graf jarak masa. Masih ingat tak lagi perkaitan antara laju, jarak dan masa? Okay, laju ialah perubahan jarak per perubahan masa, iaitu kadar perubahan jarak terhadap kadar perubahan masa. Okay, perkaitan ini juga boleh kita wakilkan dengan lukisan graf, yang mana paksi mencancang mewakili jarak dan paksi mengufuk mewakili masa. Garis lurus merah itu merupakan laju, yang mana ia adalah kadar perubahan jarak terhadap kadar perubahan masa membentuk kecerunan. Kecerunan itu adalah lajunya. Okay, inilah yang kita katakan graf jarak masa. Okay, graf jarak masa juga boleh berupa begini, yang mana setiap titik ataupun bucu macam bucu O, A, B, C ni mempunyai maklumat dia sendiri ya. Contohnya O ke A mewakili ataupun menunjukkan laju seragam. Okay, daripada satu destinasi ke satu destinasi dia lajunya seragam. Kemudian daripada A ke B pegun, maksudnya objek tersebut tidak bergerak, tetapi masa dia macam ni masa bergerak. Okay. Contohnya macam kita berhenti rehat daripada pukul 2 hingga pukul 2.30. Masa daripada pukul 2 hingga 2.30 masanya bergerak, tetapi laju tak bergerak sebab berhenti rehat. Contohnya macam tu. Okay, dan B ke C juga adalah laju seragam. Okay, dia ibaratnya berpatah balik ataupun arah bertentangan daripada O ke A. Okey. Okey, satu lagi imbasan kita tentang perkaitan laju, jarak dan masa ialah laju purata. Laju purata kita dapati daripada jumlah jarak per dengan jumlah masa. Okey, bagaimana melukis graf jarak masa? Kita boleh melukis graf jarak masa sekiranya kita ada maklumat jadual jarak masa atau persamaan yang mewakili hubungan jarak dengan masa. Okay, contoh pertama, kita ambil daripada buku teks muka surat 184. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jaguh lumba basikal trek negara. Dia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Kerian. Dia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Okay, berikut adalah jadualnya. Masa dalam minit dan jarak dalam kilometer. Okay, untuk kolom yang pertama tu kosong dan jarak juga kosong. Minit kosong, jarak kosong. Maksudnya apabila masa kosong maksudnya dia belum bermula. Bila dia belum bermula maksudnya jarak pun belum ada, belum wujud lagi. 30 minit yang pertama jarak yang dilalui ataupun jarak dia berbasikal sudah sampai 10 km. Minit yang ke-60 maksudnya selepas 1 jam dia telah berbasikal ataupun dia telah mengayuh sejauh 20 km. Okey, itu maksud jadual tersebut ya. Dan seterusnya. Okey, apa maklumat yang kita ada? Kita ada jadual jarak masa. Okey. Arahannya adalah lukis graf jarak masa berdasarkan jadual di atas. Untuk melukis graf, yang pertama pilih skala yang sesuai. Bila kita tengok pada jadual, kita boleh nampak satu skala yang cantik dekat situ ya, macam
Untuk tempoh masa tu Himalaya dia punya kenaikan tu 30, 30, 30 macam tu kan. Okey. Untuk jarak pula dia punya skalanya 10, 10, 10 macam tu. Okey, yang kedua, plot atas kertas graf. Kita plot maklumat yang kita dah dapati dalam jadual. Dan yang ketiga, garis guna pembaris. Mesti gunakan pembaris sebab dia adalah garis lurus. Ini jadual tadi. Yang pertama kita kena pilih skala yang sesuai. Macam cikgu cakap tadi, kita dah ada skala yang cantik 30, 30, 30 untuk mengufuk dan jarak untuk mencancang 10, 10. Okey, tu cikgu dah siap lukiskan kan. Yang kedua, plot atas kertas graf. Maksudnya sekarang ni minit yang kosong, jarak pun kosong. Okay, nampak tak? Cikgu dah plot warna merah tu. Minit ke 30, jaraknya 10. Minit ke 60, jaraknya 20. Minit ke 90, jaraknya 30. Minit ke 120, jaraknya 40. Yang ketiga, garis guna pembaris. Mesti guna pembaris. Gariskan dapat membentuk satu garis lurus. Okey, graf linear. Seterusnya, contoh yang kedua, muka surat 185. Kita baca. Encik Selva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan untuk melawat ibunya. Jarak S kilometer yang dilalui oleh Encik Selva dalam tempoh masa T jam diwakili oleh persamaan S sama dengan 80T. Lukis satu graf jarak masa yang mewakili perjalanan Encik Selva dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Okey. Sekarang ni, maklumat yang kita ada ialah persamaan yang mewakili hubungan jarak dengan masa. Kita tak ada jadual. Sebagai penyelesaiannya, yang pertama, kita kena bina jadual terlebih dahulu. Gunakan persamaan yang telah diberi. S sama dengan 80T. Kita akan gunakan skala yang sesuai. Maklumat yang kita ada adalah tempoh masa 3 jam. Jadi untuk row yang pertama tu masa, kita gunakan jam. Jadi kita bolehlah gunakan skala 1-1. Bermula daripada kosong. Kosong tu kenapa? Sebab sebelum kita bermula. And then 1 jam, 2 jam, 3 jam seterusnya. Dengan menggunakan persamaan yang telah diberi, kita gantikan nilai dalam T. Okay. Kalau T-nya kosong, maksudnya S pun kosong. Untuk T1, maksudnya jam yang pertama, S-nya ataupun jarak ialah 80. Seterusnya, bila T2, S kita dapat 160. Apabila T3, jam yang ketiga, S kita ialah 240. Okey, yang kedua kita akan plotkan. Skala kita dah ada 1-1 dan yang untuk paksi mencancang kita boleh gunakan skala 80-80. Okey, macam tu kita dah lukis tu. Skala yang seragam. Okey, plotkan 0-0. Maksudnya sewaktu belum bermula kosong kan, jadi jarak pun belum ada lagi, jarak belum wujud lagi, so masih lagi kosong. Apabila jam yang pertama selesai, maksudnya dalam jam yang pertama jarak yang telah dilalui ialah 80 km. Jam yang kedua, Encik Selva telah melalui 160 km dan jam yang ketiga dia telah melalui 240 km. Okay, seterusnya, selepas kita plot, gariskan guna pembaris. Gariskan dengan elok. Okey, dapatlah satu garis lurus sekali lagi.
Contoh yang ketiga, muka surat 185 juga. Okey. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dengan masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 8/1/5T dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak masa yang mewakili larian Jaswinder Singh untuk tempoh 0 hingga 40 minit. Okey, dekat sini kita perhatikan hubungan antara jarak dan masa larian dari garis penamat. Dari garis penamat maksudnya sebelum bermulanya larian, jaraknya dengan garis penamat telah wujud. Faham tak? Maksudnya dia berada jauh daripada garis penamat. Maksudnya dia sudah sedia ada mempunyai jarak daripada garis penamat. Apabila dia menamatkan larian dia, maksudnya baru jaraknya kosong. Bila dia menamatkan lariannya, dia telah berada dekat garis penamat. Maksudnya dah tak ada jarak dekat situ. Kita perhatikan macam mana ni. Soalan ini berbeza dengan soalan pertama dan kedua. Penyelesaiannya macam tadi, kita ada maklumat persamaan saja kan. Jadi kita kena bina jadual menggunakan persamaan yang diberi, menggunakan skala yang sesuai. Kenapa kotak dia 2 je tu? Tempoh masa dia antara 0 hingga 40. 0 hingga 40. Macam tu je cikgu tulis. Lepas tu kita kira apabila masa kosong, maksudnya belum bermulanya larian, jarak sudah wujud sejauh 8 km. Sejauh 8 km. Maksudnya telah wujud jarak. Macam yang tadi, contoh yang kedua dan yang pertama, sebelum bermulanya gerakan, Encik Siva belum bergerak lagi, maka jarak tak wujud lagi, betul tak? Sebab dia kira daripada bermula, tempat dia bermula. Macam yang contoh yang ketiga ni, dia hubungan dia adalah jarak tu dengan garis penamat tu, yang last. Apabila 40, masa ke 40 minit, jaraknya kosong. Maksudnya dia habis berlari tu selepas 40 minit. Kita tengok, kita plotkan. Menggunakan skala yang sesuai, apabila 8 km, kita buat skala yang cantik adalah 222 lah. Dan minit pun kita buat 10-10. Ikut kesesuaian kan. Walaupun dalam kotak ni cuma ada 2 saja. Kenapa cikgu buat 2 aja? Sebab mudah. Tengok ni. Kita plot Apabila masa kosong, jaraknya 8. Maksudnya itu adalah pintasan Y. Macam pintasan Y kan. Apabila jaraknya kosong, masanya 40 minit. Maksudnya bila selepas 40 minit, jaraknya kosong. Jarak dah sampai ke garis penamat. Oleh kerana kita ada 2 titik tu berada di pintasan, maka kita boleh menghubungkan kedua-dua titik tu membentuk satu garis. Garis guna pembaris. Tengok, itu adalah berbeza dengan graf-graf sebelum ni. Graf yang tadi semua menaikkan. Ni macam menurun. Sebab graf dia, larian tersebut menghampiri destinasi tu. Dia punya hubungan tu terhadap destinasi ataupun garis penamat tu. Jadi kat sini beza dia. Graf yang lain
masa kosong, jarak pun kosong sebab dia tak kira lagi jarak. Sedangkan graf yang seperti ini, apabila masa belum bermula, jarak sudah wujud. Sebab dia kira garis penamat. Dia bukan kira permulaan, dia kira penamat. Okey? Faham tak beza antara contoh pertama kedua dengan contoh yang ketiga ni? Okey, setakat ini dahulu kita punya cara nak melukis graf. Cikgu harap anak-anak murid semua boleh faham lah beza antara contoh pertama, kedua dan ketiga. Okey. Sebagai latihan, jawab praktiskan diri 7.1a nombor 1 hingga 4. Okey, selamat menjawab semua.